A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 6, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keempat daripada 6 rukun iman, percaya akan segala rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna percaya akan segala rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Itu makna kepada percaya. Makna kepada percaya itu terjemahan daripada iman. Iman adalah at-tasdiqul qalbi, membenar hati. Apa makna membenar hati? Mengaku putus seseorang di dalam hatinya, hati seseorang, dengan tentu sungguh ada segala Rasulullah, ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Tentu sungguh ada segala Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu segala Rasul menyampaikan kepada ummahnya. Itu makna percaya akan segala Rasul utusan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasul, yakni segala utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah bukan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai rasul-rasul yang dipilih, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku putus di hati kesemua yang dilantik oleh Allah tu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah Rasulullah. Beriman akan segala utusan Allah, sekalian utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini percaya secara ijmal. Kemudian wajib percaya secara tafsil, secara satu-satu, secara seorang-seorang Rasulullah. Rasul 25 orang tu. Jadi sebagaimana rukun iman yang kedua, ketiga, percaya akan sekalian malaikat, percaya akan sekalian kitab secara ijmal, secara ringkas. Beriman dengan sekalian Rasul, segala Rasul, semua tu adalah Rasulullah utusan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Imani secara ijmal, secara ringkas. Kemudian kita wajib imani secara satu-satu. Kalau malaikah yang 10. Kalau kitab yang 4. Kalau rasul yang 25. Yang namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Yang nama tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Apabila rasul 25 orang namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim, maka rasul 25 orang ini termasuk di dalam perkara yang maklumun fid dini bid darurah. Jadi rasul 25 orang yang namanya tercatat di dalam Al-Quran, maka rasul 25 ni termasuk dipanggil perkara yang maklumun fid dini bid darurah. Perkara agama yang diketahui akan dia dengan darurah, dengan mudah-mudah. Yang mana terdahulu takrifan iman, percaya hati, mengaku putus di hati akan segala perkara yang dibawa datang akan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan darurah atau takrifan iman terdahulu. Percaya hati akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara agama yang Rasul bawa datang ni banyak. Perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Termasuk hak Rasul 25. Jadi Rasul 25 ni wajib kita imani secara tafsil, secara sorang-sorang. Sebab ianya termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Kenapa termasuk dalam perkara agama yang diketahui mudah-mudah? Kerana disebut di dalam Al-Quranul Karim. Disebut dalam Al-Quranul Karim, maka termasuk dalam perkara yang diketahui mudah-mudah. Maka wajib imani seorang-seorang hak Rasul 25. Hak tarifan iman terdahulu kan. Jadi macam mana hak Rasul 25 tu diketahui mudah-mudah? Kerana dia disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi macam mana kalau orang yang tidak membaca Al-Quranul Karim? Jadi macam mana mereka mengetahui? Sebab kita mengetahui Rasul 25 ni sebelum kita baca Quran besar laginya. Hak Rasul 25 tu kita sudah ketahui dan kita imani sebelum daripada kita pandai baca Quran. Kita sudah mengetahui dan imani Rasul 25. Jadi macam mana kita imani Rasul 25? Ulama yang menolong kita ambil daripada Al-Quranul Karim, Rasul 25 ni ulama bubuh susun dalam kitab. Jadi ulama susung Rasul 25 dalam kitab ni, ini bukan kaedah Al-Quranul Karim. Sebab dalam Al-Quranul Karim tidak didatangkan secara berturut-turut Rasul 25. Cuma ulama yang ambil dari Al-Quranul Karim Rasul 25, bubuh luar, kena kot luar. Adam, Nuh, Soleh, Lut, Ibrahim ni kena kot luar. Imani kot luar. Jadi ulama yang menolong kita. Tapi hak susung hak Rasul 25 tu susunan tu. Bukan kaedah Al-Quran, tetapi Rasul 25 tu ambil daripada Al-Quranul Karim. Ulama nak memudahkan kita imani, ulama ambil Rasul 25, bubuh luar, kita imani di luar. Sama juga dengan kaedah wujud kidam baka, tak ada susunan Al-Quran seumpama tu. Bukan kaedah Al-Quran wujud kidam baka, tapi wujud kidam baka itulah akidah Al-Quranul Karim yang ulama ambil letak luar, kita belajar kat luar, kita imani akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran dia dah wujud kidam baka susung itu tak ada. Kaedah tu bukan kaedah Al-Quran, tapi akidah tu akidah Al-Quranul Karim. Sama dengan susunan Rasul 25.
Maknanya kita imani Rasul 25, kemudian barulah kita baca Quran. Jumpalah hak Rasul pun dalam Al-Quran. Hak ni lah hak kita dah imani daripada budak ni. Tapi masa budak tu tak baca lagi Al-Qurannya, tak pandai lagi baca Al-Quran, tapi sudah imani. Sama juga kita imani wujud qidam baqa', kemudian kita mendalami ilmu Al-Quran. Jadi hak kita akidah yang terkandung Al-Quran, hak kita sudah imani sebelum kita mendalami ilmu Al-Quran. Ada ni. Dan ramai mana pula orang yang tak pandai baca Quran pun, hanya ngaji Quran kecil je zaman dulu, muqaddam. Masuk Quran besar, tok guru mati tau. Tok guru mati kerana murid lari ke, gitulah. Dan memang ada orang yang sepanjang hidup dia tidak pernah khatam Al-Quran. Ada? Berjemaah 5 waktu. Baca Fatihah comel. Surah-surah tertentu dia sentiasa baca. Kahfi ke, Yasin ke, Waqiah ke, Mulk ke, dia sentiasa baca. Ada, dia melazimi baca. Tetapi hak lain tu dia tak pandai. Dia tak lacur. Ini terkadang apabila ajak tadau bulan Ramadan, ngeli je. Masa Al-Baqarah dia ada lagi. Habis Al-Baqarah hilang. Sebab apa? Hak depan tu boleh lagi dia kata. Lepas tu hak tengah tu, dak tengah lah awal lagi. Tak boleh nak baca dah, tak lacur dah. Dah Yasin, Yasin ingat mulut. Yasin ingat mulut. Maknanya dia hanya melazimi surah-surah pilihan. Maknanya dia tidak pernah khatam Al-Quran. Tak pernah. Jadi macam mana nak imani Rasul 25? Macam nak imani Rasul 25? Imani dah sebelum tu. Kalau orang ni baca Quran siapa kepandai satu Al-Quran pun, dia sudah imani Rasul 25 sebelum dia pandai baca Quran. Ni ulama yang menyusung. Kaedah ni ulama yang menyusung untuk memudahkan kita. Ada ni. Jadi kalau kita tak pernah khatam Al-Quran sepanjang hidup kita, kita biarlah khatam Al-Quran dalam sembahyang menjadi makmum ketika bulan Ramadan. Atau khatam Al-Quran tu. Sebab Nabi kata, faqira'atul Quran qira'atul lahu. Bermula bacaan faqira'atul imam qira'atul lahu. Bermula bacaan imam ialah bacaan makmum. Mubtada khabar tu. Hak tu imam baca, hak tu lah makmum baca. Mubtada khabar na aintula dia panggil. Faqira'atul imam. Nabi kata bacaan tu imam ialah bacaan bagi makmum. Mana kalau tu imam tarawih Ramadan khatam Al-Quran, makmum tu lah khatam Al-Quran juga. Maknanya ada Al-Quran, ada satu Quran dalam pahala kebajikan dia. Satu Al-Quran ni pula di tempat yang paling afdal baca Quran dalam sembahyang. Bila? Di bulan Ramadan. Oh, hebat laginya. Di mana? Di tanah haram Mekah, dalam Masjidil Haram. Tu berapa lapis situ tu. Maknanya dalam pahala kebajikan ada pahala membaca Al-Quran. Walau dia tidak membaca, dia hanya mendengar. Tetapi Nabi kata faqira'atul imam qira'atul lahu. Bacaan imam ialah bacaan bagi makmum. Ada ni. Tapi kalau nak ni, kalau tarawih tak boleh 8 lah, dia kena 20. Kalau tu imam tarawih khatam satu Al-Quran, tapi kalau hanya tunggu 8 rakaat, separuh Quran pun tak boleh. Dah 8 rakaat. Tu imam sembahyang 20 rakaat. Dia sembahyang 8. Setengah Quran pun tak boleh ke dia. Ada ni. Jadi tak, nak baca dia tak pandai. Tapi dia ada pahala Quran. Macam mana? Tapi nak cerita memang ada orang, orang ni orang baik. Orang masjid 5 waktu.
Tapi dia tak pandai Quran. Bukan tak pandai buta, bukan. Dia tak berani nak baca sebab tak lacur. Tapi Kahfi ke, Yasin ke, Waqi'ah ke, tu boleh tu. Al-Baqarah tu lacur lagi. Al-Baqarah. Sakat Al-Baqarah je. Lepas habis Al-Baqarah, tunggu mati tu lah. Dia lari lah kali ngaji tak habis. Tapi macam mana imani Rasul 25? Imani Rasul 25 sebelum pandai baca Quran. Imani sifat Allah wujud kina bakok sebelum kita pandai baca Quran, sebelum kita mendalami akidah Al-Quran. Siapa yang mendalami akidah Al-Quran? Orang-orang tertentu sahaja. Orang-orang yang tertentu sahaja yang mendalami akidah Al-Quran. Yang banyak kitanya membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, hafaz Al-Quran, tapi tidak memahami apakah maksud ayat Al-Quran. Kalaulah retilah bahasa Arab, memahamilah terjemahan Al-Quran, huraian tafsiran dia pun tidak memahami juga. Ada ni. Kita ni hok pandailah juz amma. Tahu huraian dia? Huraian surah Wad-Duha, huraian surah Al-Hakumut Takasur, huraian dia. Terjemahan dia tu mungkinlah bolehlah sebut. Tu pun betul lagi terjemahan tu. Tafsiran dia, huraian dia. Duk baca Wattin, huraian dia, tafsiran dia. Duk baca Sabihi, huraian dia. Yasin ingat mulut, huraian Yasin. Terjemahan pun tak tahu sah ke huraian. Ada ni. Tapi ulama menyusun, walaupun kita tahap tu sahaja, tapi kita tetap berakidah dengan akidah Al-Quranul Karim yang disusun oleh ulama kepada kaedah sifat 20. Tu. Kaedah tu kaedah Al-Quran? Tidak. Tapi kandungannya adalah akidah Al-Quranul Karim. Samalah kita bandingkan tadi. Rasul 25 kita imani walaupun kita tak pernah membaca khatam Al-Quran sekalipun. Dan kalau kita khatam Al-Quran pun kita imani Rasul 25 sebelum kita khatam Al-Quran. Kita sudah imani Rasul 25. Mari mana tu? Ulama yang susun kita. Ini jasa ulama warasatul anbiya. Jadi Rasul 25 tu wajib kita imani atas jalan tafsil, atas jalan seorang-seorang. Hak Rasul ramai-ramai tu itu secara ijmal. Ramai nabi-nabi, rasul-rasul yang dipilih, yang dilantik oleh Allah. Ramai mana? Pandangan yang tahqiqnya serah bilangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyhur kitanya Nabi 124,000 orang, Rasul 313 orang, ada riwayat 314 orang, ada riwayat hadis 315 orang. Semua riwayat hadis tu hadis dhaif belaka. Itu hadis dhaif belaka. Pandangan muktamad bilangan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita imani ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipilih, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebahagian daripada mereka para anbiya dan mursalin kami cerita atas engkau ya Muhammad, dan sebahagian kami tidak cerita pada engkau ya Muhammad. Jadi bilangannya berapa? Tak tahulah. Mana serah bilangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan muktamad. Tapi masyhur kitanya Nabi 124,000 orang, Rasul daripada Nabi itu 313 orang ataupun 314 orang. Dan bilangan Nabi ni sendiri pun ulama berkhilaf dah kalau letak jumlah. Ada kata Nabi 25,000 orang je, ada kata 1 juta orang pun ada, 2 juta orang pun ada. Ramai, banyak khilaf di kalangan ulama berapa ramai kebilangan para nabi. Pi pandangan yang muktamad, yang tahqiq, serah bilangan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan letak jumlah. Jangan letak jumlah. Kemudian para rasul ni adalah para anbiya. Hak ramanya adalah anbiya, diangkat pangkat nubuah, pangkat kenabian, tiada diangkat pangkat risalah, pangkat kerasulan. Sebab daripada nabi atas bilangan yang masyhur ni lah, daripada nabi 124,000 orang dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian. Daripada 124,000 orang ya, diangkat kepada pangkat risalah, pangkat kerasulan 313 orang. Jadi rasul adalah nabi. Nabi yang ramanya hanya setakat pangkat nabi, tak naik kepada pangkat kerasulan. Tu hak ramai-ramai tu imani secara ijmal. Kemudian hak Rasul 25 tadi tu, hak wajib kita imani atas jalan tafsir seorang-seorang tu, tak syarat hafal. Sebab kita ni nak hafal Rasul 25 orang tu, daripada Adam, Nuh, Hud, Soleh sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, berani? Ada orang tua dia boleh bilang Rasul 25 tu, kalau kita tengok cara dia bilang di mulut tu, tak mikir pun. Dia bilang. Kata comel. Lepas tu dia bilang pula Adam, Nuh, Hud, Soleh sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang. Mana dia kalau kita kata kok tak mikir dia bilang tu. Dia ni berkali ngapa masa budak-budak ke macam mana lah. Mana? Boleh sebut Rasul 25? Hafal? Senyum lalu. Susun tak cukup 25. Bilang semula, lagi tak cukup, lagi kurang. Dia tak syarat kita hafal Rasul 25. Syaratnya duduk sini. Dengan bahawa didatangkan salah seorang daripada Rasul 25 soleh. Ini kita imani dah, kita mengaku putus di hati. Soleh Rasulullah, Lut Rasulullah, Hud Rasulullah. Nak gitu. Hud ada ke Hud? Jangan letak Robin Hood pula. Hud ada ke Rasulullah Hud? Ni tidak imani secara tafsil, berdosa lah. Tapi tidak dihukumkan kafir lah, selagi dia kalau mengetahui dah masa lagi engkau bawa kafir. Tapi dia tak, ada ke nama Rasul Rasul 25, kamu tidak imani, tidak, dosa. Gitu je lah. Syuaib Rasulullah, Ilyas Rasulullah, Ilyasa Rasulullah, Zulkifli Rasulullah. Ni duduk ni mengaku putus di hati. Tu maknanya imani Rasul 25 secara tafsil. Ni saya datangkan nama yang jarang disebut lah. Nabi Adam, tu sebut sokmo. Nabi Nuh sebut sokmo. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, tu duk sebut sokmo dah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, tu hak biasa duk sebut. Hak tadi tu Lut, Hud, Syuaib, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli. Zulkifli kawan kampung kita. Zulkifli mana ada Zulkifli Nabi? Tu orang Melayu Zulkifli. Orang Melayu pun bukan Zulkifli juga, Zulkifli dia panggil. Sebab dia aja L-E-E. Di sekolah dulu lah. Jadi aja L-E-E orang panggil Zulkifli dia panggil. Sebab dia Zulkifli tu dia buat L-E-E. Tu. Dia suka beranak tu. Orang pun panggil. Jangan pula gitu. Zulkifli. Tu orang Melayu Zulkifli. Mana imani? Zulkifli Rasulullah. Cukup lah. Tak syarat hafal. Kalau hafal pasal budak-budak, kadang-kadang tak luluh ni sebab kita orang tua. Dia hafal tu dia buat lagu budak-budak ni. Dia buat lagu. Kita pun ambil nama tengah.
Kita ambil yang betul nak teh dia. Lut. Dia pun cari semula. Dia buat lagu semula. Ada. Ni sebab kita kata tua tak lulu. Pak tak kenal kau panggil. Dia Rasul 25 tu dia buat nasyid. Dia pandai sebut. Tapi kita nak pastikan diimani seorang-seorang, kita ambil nama tengah tu. Ambil nama tengah Ilyasa Rasulullah. Ilyasa, dia pun buat lagu semula cari. Kalau kita orang tua tak lulu. Pandai ni. Mulut pandai sebut tapi tidak imani seorang-seorang duduk sini. Kalau imani duduk sini dah, sebut nama Rasul 25 tu, ni duduk sini. Itu panggil imani, mengaku putu di hati hak Rasul 25 secara tafsil, secara seorang-seorang. Gitu. Tu tetap dah. Sebab kita imani Rasul 25 ni, ingat tak ingat kita imani dah hak Rasul 25. Sebab apa? Memang kita masa budak-budak, orang tua suruh ngapa tu. Suruh ngapa. Maknanya kita memang kena seorang-seorang hak Rasul 25. Itu secara tafsil. Secara ijmali kita imani akan sekalian Rasul-Rasul yang dipilih, dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul-Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang dikuatkan dengan mukjizat, dengan perkara yang i'jaz, yang melemahkan orang daripada melintangi. Jadi Rasul-Rasul ni Allah Ta'ala kuatkan mereka dengan mukjizat yang menjadi dalil tandaan atas kebenaran mereka adalah seorang Rasulullah. Dikuatkan dengan mukjizat. Mukjizat, perkara yang melemahkan orang daripada melintangi, melawani. Adapun sihir itu atas kepandaian lah pula. Orang ni pandai boleh berlawan gitu. Adapun mukjizat memang tidak boleh dilintangi. Sebab itulah apabila dizahirkan perkara yang mencari adah pada Nabi Musa alaihi salam, tukang sihir Firaun segera imani. Sebab apa? Sebab mereka mempelajari ilmu sihir. Mereka mengetahui bahawa yang zahir di tangan Nabi Musa AS ini bukan datang daripada manusia. Sebab apa? Sebab tukang sihir Firaun ni pasti tukang sihir yang paling bijak. Mesti tukang sihir yang paling handalan. Tidak takkan boleh jadi tukang sihir Firaun. Mesti yang paling handalan. Mana tak ada dah pandai malaikat tukang sihir Firaun. Mereka tahu hak ilmu. Jadi apabila dizahirkan mukjizat pada tangan Nabi Musa AS, nyata bahawa ini bukan datang daripada manusia sendiri. Sebab itu mereka segera imani. Itu mukjizat yang zahir pada tangan Rasul. Dia dalam kitab dia akan bicara begitulah. Mukjizat yang zahir pada tangan Rasul. Karamah, perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan para aulia. Zahir sahaja, hakikinya perkara yang mencari adah bukan dilakukan oleh para rasul, bukan dilakukan oleh para aulia. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarnya ular perbuatan Allah, terbelahnya laut kepada 12 jalan, itu semua adalah perbuatan Allah. Cuma zahir pada tangan Rasul. Itu dinyatakan dalam kitab. Yang zahir, yang nyata pada tangan Rasul. Bukan Rasul yang buat. Makhluk sama ada Nabi Rasul, sama ada malaikat, makhluk, kesemuanya hamba Allah yang lemah. Kesemua itu datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu segala Rasul menyampaikan kepada ummah. Beriman dengan Rasul, beriman secara ijma, secara tafsir akan Rasul, kemudian beriman dengan sekalian perkara yang Rasul menyampaikan kepada ummah. Ini.
Jadi masuk di bawah beriman dengan segala perkara yang Rasul sampaikan, merangkumi keseluruhan perkara agama. Mengaku sungguh akan segala perkara. Mana beriman mengaku putu di hati akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umat. Takrifan iman terdahulu kan, mengaku percaya hati seseorang serta mengaku betul hati akan sungguh segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah ni sekalian perkara agama. Ada ni. Jadi masuk di bawah beriman dengan Rasul, beriman dengan diri Rasul, dan beriman dengan perkara Rasul bawa datang, dimerangkumi sekalian, termasuk beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah ni beriman dengan perkara yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani sekalian rasul-rasul yang lain pun termasuk di bawah kita beriman dengan sekalian perkara yang dibawa oleh Rasulullah. Rasul-rasul yang lain, sama ada kita imani secara ijmal, sama ada kita imani secara tafsil, Adam, Nuh, Soleh, mari mana tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa datang kepada kita. Jadi beriman dengan Rasul ni, beriman dengan perkara Rasul bawa datang, beriman dengan perkara Nabi SAW bawa datang, termasuk beriman dengan segala perkara agama, termasuk beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah apabila penyusunan Tauhid sifat 20 dimulai dengan bicara sifat Allah, bicara sifat Rasul, aqaidul iman yang 50, barulah pergi kepada beriman dengan sekalian perkara yang diberdatang oleh Rasulullah, dimulai dengan beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat masuk di bawah beriman dengan Rasul. Beriman dengan kitab masuk di bawah beriman dengan Rasul, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadah kita yang kedua. Dan beriman dengan rasul-rasul yang lain masuk di bawah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imani dengan rukun iman yang kelima nanti, beriman dengan barzah ke, hari akhirah ke, itu semua masuk di bawah beriman dengan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas dia bicara sifat Allah, sifat Rasul, pergi kepada imani akan sekalian perkara yang Rasul bawa datang, termasuk malaikat, kitab, hari kemudian. Sebab itulah dibina tapak agama ni atas dua kalimah syahadah dan atas aqaidul iman yang 50. Dua kalimah syahadah tu bahagian zahir Islam, aqaidul iman 50 itu bahagian aqidah iman. Ada ni. Sebab daripada dua kalimah syahadah, daripada aqaidul iman yang 50, kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan terima zahir dan batin. Zahir Islam, batin percaya hati iman akan sekalian perkara. Akan sekalian perkara. Termasuk malaikat, kitab, rasul-rasul yang lain, termasuk hari kesudahan, hari akhirah. Itu masuk di bawah beriman dengan Rasul. Batu penekanannya adalah aqaidul iman yang 50. Permulaan agama adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kemudian beriman dengan perkara yang Rasul bawa datang ni. Termasuk
beriman dengan Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu dalam kitab Faridatul Fara'id, hak ni kena cermatlah, terkadang fitnah ni timbul daripada penyampaian. Fitnah timbul daripada penyampaian. Jadi selepas bicara berkaitan dengan yang terkandung di bawah istighna, iftikar, daripada syahadah yang pertama kemudian pada syahadah yang kedua, mana imani akan sekalian yang Rasul bawa datang, dibicara syahadah yang kedua, kemudian didatangkan seolah-olah syahadah yang kedua ni Muhammadur Rasulullah seolah-olah umpama satu laut. Syahadah yang pertama la ilaha illallah tu satu titik daripadanya. Ni satu titik daripada laut yang luas. Maka kalau tak huram molek, mari pula orang yang memang cari peluang untuk mengelirukan berkaitan kaedah sifat 20, kesesatan kitab Faridatul Fara'id. Allah ni kecil je, Muhammad yang besar. Muhammad yang besar. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah umpama satu laut. La ilaha illallah umpama satu titik daripadanya. Jadi Muhammad yang besar. Sebab apa? Muhammad itulah Allah. Dia pusing kok lain pula. Hak tu punah. Ada ni. Hak memang tak belajar kaedah sifat 20, yang memang fobia dengan kaedah sifat 20, jumpa pula cara penyampaian yang boleh mengelirukan. Cara penyampaian boleh mengelirukan. Orang hak keliru dah ni, dia pun nak melirukan orang mah. Orang tak banding. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Tapi kenapa asyhadu an la ilaha illallah tu satu titik daripada Muhammadur Rasulullah? Sebab kita imani akan Allah, mari daripada imani akan Rasul. Sebab Rasul yang bawa kita kepada beriman dengan Allah. Maksud dia gitu. Ada ni. Bukan maksudnya Nabi Muhammad lebih besar daripada Allah. Bukan. Tak ada ajaran seumpama tu. Ada. Dia faham tadilah dah. Oleh kerana Muhammad Rasulullah umpama satu laut, la ilaha illallah satu titik daripadanya. Allah kecilnya Allah Ta'ala, Muhammad besar. Fitnah punah tu buat faham gitu. Jadi dah ni memang di share dan rakaman. Dia nak menjatuhkan kitab Faridatul Fara'id. Sebab kitab Faridatul Fara'id ni kitab hok ranking atas sekali. Kaedah sifat 20 kalau kitab Jawi lah. Mana kalau boleh mati Faridatul Fara'id, boleh mati lah kaedah sifat 20. Tu tujuan dia. Nak ceritanya, beriman dengan Allah Ta'ala sendiri pun masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang nak cerita. Bukan nak cerita kata Muhammad tu besar, Allah tu kecil, bukan. Ada ni. Sebab itulah dalam mazhab Maliki lah, dalam mazhab Maliki menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir tu memanglah kafir, ijma' ulama kafir. Tapi mazhab Malikinya, kafir hina Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diterima taubahnya. Tidak akan diterima taubahnya. Patut macam mana? Wajib bunuh semata-mata. Dia sudah bertaubah, tidak terima. Ini mazhab Maliki. Sebab apa? Bila dia hina Nabi SAW, habis segala-galanya. Termasuk Allah kami imani. Allah kamu imani macam mana Nabi Muhammad kamu hina. Pada ni imani Allah melalui mereka yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah bagi pok Yahudi Nasara, hak Tuhan ada 2 3 tu, tu bukan Allah yang sebenar.
Tu bukan Allah yang sebenar tu. Nak imani Allah Tuhan yang sebenar, imani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Nabi lah yang bawa kita kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka putus segala-galanya, hancur segala-galanya. Sebab itulah bila hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir ijma' ulama mazhab Maliki, langsung tidak diterima dah taubahnya. Seumpama Salman Rushdie tu, hak India tu. Salman Rushdie hak India tu. Hak Bangladesh tu orang puang lah tu. Bangladesh hak lain pula orang puang. Hak Salman Rushdie ni orang lelaki di India. Sampai sekarang kehidupannya dilindungi. Ada ni. Maknanya kalau tempat duduknya bocor, dia akan beri identiti baru duduk tempat lain pula. Sebab apa? Sebab tawaran upah jutaan tu masa lagi berjalan. Siapa dapat bunuh, dia akan dapat duit. Sampai sekarang, walaupun sudah satu ketika tu diisytiharkan sudah bertaubat, tidak akan diterima, tetap bunuh. Sebab tu kehidupan dihuru-hara. Kalau berkahwin pun tak kekal. Sebab apa? Kehidupan tidak bebas. Kan dia ada kan cerita orang putih tu kan, cerita poli-poli tu kan dia ada kan. Mana diberi identiti baru supaya tidak dikenali. Jangan gitu kan. Ini gitu. Memang satu ketika tu dia pernah isytiharkan taubat, tidak akan diterima. Mazhab Maliki tidak akan terima. Mazhab Syafi'i walaupun dia menghina Nabi SAW, ijma' ulama jatuh kafir, tetapi masih lagi diterima taubahnya dengan mengucap kembali 2 kalimah syahadat dan menarik balik kembali penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia berbeza orang kafir masuk Islam dengan orang murtad yang kembali bertaubat kepada Islam. Dia berbeza. Orang kafir masuk Islam setakat mengucap 2 kalimah syahadat. Orang murtad nak kembali balik pada Islam, dia kena dia kena bertaubat daripada kesalahan dia menyebabkan dia murtad, kemudian mengucap 2 kalimah syahadah, barulah diterima syahadah dia. Bukan dihina Nabi SAW, dia pun asyhadu alla ilaha illallah, tidak akan diterima. Orang kafir betul benar dia masuk Islam, 2 kalimah syahadah diucap, diterima taubahnya daripada kekafiran dia. Orang murtad tidak. Orang murtad yang pertama, dia kena bertaubah daripada sebab yang menyebabkan dia murtad, kemudian mengucap 2 kalimah syahadah, boleh diterima kembali taubahnya, menjadi orang Islam kembali. Tanda ni. Jadi mazhab Syafi'i memang diterimalah. Taubat macam Salman Rushdie diterima. Tapi kenapa tawaran jutaan ringgit pada siapa yang membunuh tu walaupun dia sudah mengaku bertaubat, tidak diterima dah. Tutup dah. Hina Nabi SAW, tutup, tak ada dah. Tak ada taubat dah bagi dia ni. Ada ni. Sebab apa? Sebab segala-galanya duduk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata diumpamakan satu laut. Sebab segala-galanya terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Termasuk kita imani Nabi Adam AS secara tafsil, Nabi Nuh AS secara tafsil, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Kita imani Nabi Rasul yang lain secara ijmal, masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan sekian perkara yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan sekian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan sekalian perkara. Hukum hakam ke, imani sekalian perkara yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan Nabi SAW besar. Tapi bukan kata Allah Ta'ala kecil, bukan. Sebab hakikinya apa yang Nabi lakukan itu kesemuanya adalah perbuatan Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu Rasul menyampaikan kepada umat. Tu yang keempat. Yang kelimanya, percaya akan hari qiyamah. Percaya akan hari qiyamah, dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Ringkas je di sini. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat, dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Bila-bila masa. Bila masa? Nabi SAW dan Jibril AS pun tidak mengetahui bila masa. Apabila ditanya akan Nabi SAW oleh Jibril AS, Nabi pun bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak adalah yang ditanya tu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya Nabi SAW lah. Yang bertanya Jibril AS. Yang mana pertanyaan berkaitan dengan qiyamah ini bukan hanya berlaku pertanyaan daripada Nabi, pertanyaan daripada malaikat Jibril AS kepada Nabi SAW. Nabi Isa AS pun pernah bertanya kepada Jibril AS. Jibril pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Cuma tukar je yang bertanya dengan yang ditanya. Jibril AS dengan Nabi, Jibril yang tanya. Nabi Isa AS dengan Jibril, Nabi Isa yang tanya. Bertukar. Ada ni. Kemudian Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kata setengah, pada masa tersebut Nabi belum lagi dimaklumi bila kau berlaku kiamat. Tapi kemudian daripada tu Nabi dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila kau berlakunya kiamat. Itu ada dinyatakan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah pada kitab Riyadhus Salihin, pada pembicaraan hadis Jibril, bawah tajuk Babul Muraqabah. Dia kalau dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis Jibril ni hadis nombor 2. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis Jibril hadis yang kedua. Tetapi kalau kita Riyadhus Salihin tu di dalam sedikitlah, di bawah tajuk Babul Muraqabah. Jadi pada huraian jawapan Nabi SAW tu, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il tu, dalam tu ada huraian dia. Kata setengah ulama, Nabi dimaklumi kemudian bila kau berlakunya kiamat, tetapi hanya untuk Nabi SAW yang tidak dibenarkan disampaikan kepada umat. Itu ada dinyatakan dalam Dalilul Falihin. Sebab itulah apabila membicarakan berkaitan dengan sifat tabligh. Tabligh tu kan sifat yang ketiga, tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Menyampaikan akan wahyu yang diperintah akan Rasul menyampaikan. Jadi berarti faham di situ ada jugalah wahyu yang untuk Rasul saja yang tidak boleh disampaikan. Bila? Tempat mana? Termasuk bila kau berlakunya hari kiamat. Itu kata setengah ulama lah. Tak ada setengah ulama. Ada. Tapi di sini ni dia hanya pergi kepada percaya pada hari kiamat, percaya berlakunya kiamat tu sahaja. Dia kiamat ni, apa dia kiamat? Qiyam tu apa dia? Qiyam. Tiup sangkakala yang pertama, qiyam. Qiyamah. Apa makna qiyam? Berdiri, bangkit, tu qiyam. Tiup sangkakala yang pertama bukan qiyam. Itu hancur.
Tiup sangka kalian pertama ni di sini ni, dengan makna mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat. Bila masa juga akan datang berlakunya. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Maknanya sesungguhnya Sa'ah tu ketika, yakni kiamat. Mesti berlaku, tiada ragu padanya. Tidak ada ragu. Jadi sini macam kiamat aja. Tiup sangka kalian pertama. Itu kiam ke seumpama tu? Itu tidak kiam. Itu hancur, runtuh. Kiam ni tiup sangka kala yang kedua. Qiyam, berdiri dan bangkit sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barulah qiyam. Macam mana pula situ? Dia rukun iman yang kelima ni, kalau dalam hadis Jibril, wal yaumil akhir, bukan wal yaumil qiyamah, bukan. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beri wal yaumil akhir, hari kesudahan. Bila hari kesudahan? Tiup sangkakala yang pertama. Itulah hari kesudahan. Tidak ada hari dah, hari yang terakhir dah tu. Bila tiup sangkakala yang pertama, itu hari kesudahan. Hari kiamat, tiup sangkakala yang kedua. Dikiamkan, dibangkitkan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sendiri pun sebut kiamat, tiup sangkakala pertama lah. Kan gitu? Kan kita kiamat ni kan, ada orang putih buat cerita kiamat tu kan. Kiamat ni hancur lah. Kita pun faham kiamat ni hancur. Kiamat, qiyam, berdiri. Dia tiup sangkakala pertama, itu hari akhir, hari kesudahan. Tapi kita boleh sebut kata hari kesudahan, hari akhirah, kita faham bangkit itu pula. Bagaimana? Qiyamah, hari berdiri, kita faham kepada tiup sangkakala yang pertama, itu hancur. Hari akhirah, hari kesudahan, kita pergi pada tiup sangkakala kedua, dibangkit, itu hari akhirat. Kerana gitu tukar tau. Qiyamah, hari hancur. Hari akhir, hari akhirah, lepas tiup sangkakala yang kedua. Kau mana kira? Kau mana betul kita ni? Kau mana betul? Kita hari akhirat nu lah, nu hisap nanti. Kena hisap di hari akhirat nu. Hari akhirat akan dibangkit sekalian lepas tiup sangkakala yang kedua. Gitu kan kita? Adakah kita sebut tiup sangkakala mana hari akhirat? Tidak sebut hari akhirat. Itulah hari akhirah, hari kesudahan. Mana? Qiyamah tu bahasa Arab, akhirah tu bahasa Arab, bukan bahasa Malaysia. Qiyam tu kan kita tak faham makna qiyam. Rukun berdiri, rukun sembahyang, qiyam. Qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan sendiri. Qiyam, berdiri. Qiyamah, berdiri bangkit sekalian makhluk Allah selepas tiup sangkakala yang kedua. Bagaimana? Itu asal makna qiyamah, asal makna hari akhirah, hari kesudahan, yang memang kita masyhur dua nama. Setengah menyatakan nama hari qiyamah ni ada 300 nama. Yang kita duk baca semua, kita kurang amati. Mana? Yaumuddin. Ada.
Maliki yaumiddin. Yaumuddin tu hari kiamat lah. Tapi kita kurang mengenali. Dan kita baca Fatihah tu kan, Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ada ni. Tapi kita kurang. Tapi kita terjemah betul dah. Maliki yaumiddin, terjemah kita memang betul dah. Yang memiliki hari pembalasan. Gitulah terjemahan. Tapi samalah, sama nama dengan Yaumuddin ke, Yaumul Qiyamah ke, Yaumul Akhirah ke, Yaumul Ba'si ke. Ada banyak nama. Cuma saya sebut tadi Qiyamah ke, Akhirah ke, itu asal makna. Tapi apabila disebut kata Qiyamah, walaupun asal makna Qiyamah ni berdiri dan bangkit daripada kubur dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisapkan oleh Allah. Tu asal makna. Hari akhirah, hari kesudahan hari dunia, hari akhirah. Itu asal makna. Tapi bila sebut kata hari qiyamah, sebut kata hari akhirah, sebut kata hari yaumuddin, dia bermula daripada mati seseorang. Bermula daripada hari mati seseorang, yang kita panggil kiamat kecil. Hari kesudahan bagi seseorang. Bila mati je, berakhir. Berakhirlah hari seseorang. Bila ke hari kesudahan, matilah. Berakhirlah hari bagi seseorang. Dia gitu. Jadi rukun iman yang kelima ni, sebut nama hari kiamah ke, hari akhirah ke, bermula daripada hari mati seseorang. Walaupun ulama sendiri berbeza pandangan, ada kata hari kesudahan, hari kiamah bermula daripada tiup sangkakala yang kedua. Ada kata bermula daripada dimasukkan ke syurga dan ke neraka. Pandai ni. Tapi setengah pandangan, hari akhirah, hari qiyamah, yaumuddin, hari mati seseorang, sehingga tidak ada penghujung. Itulah hak rukun iman yang kelima, dengan bahawa beriman dengan pertamanya kepada barzah. Itu yang pertama. Jadi maksud dari rukun iman yang kelima ni termasuk beriman dengan persoalan barzah, nikmat di alam barzah, kemudian azab di alam barzah, kemudian tiup sangkakala yang pertama dihancurkan, senggang 40 tahun ditiupkan sangkakala kedua, dibangkit sekalian, dihalau, dihimpun di mahsyar. Tempoh masa di mahsyar ada kata 1000 tahun, ada kata 50,000 tahun. Kemudian ada syafa'atul uzma, kemudian ada syafa'atul uzma, kemudian terima catatan amalan, baca catatan amalan, kemudian dihisapkan, kemudian dimizankan akan catatan amalan. Kemudian ada bicara telaga haud, kemudian ada bicara titiang sirat, ada bicara syurga dan neraka. Kemudian masa hisap, hisap tu pula ada bicara asy-syafa'atu surra, syafaat kecil. Ni semua masuk di bawah pembicaraan rukun iman yang kelima. Bukan hanya beriman dengan berlakunya tiup sangkakala yang pertama sahaja, dan bukan hanya beriman dengan tiup sangkakala yang kedua. Beriman dengan perkara yang berlaku selepas 2 hari kematian. Jadi beriman dengan permulaannya, persoalan barzah, kemudian nikmat dan azab di alam barzah. Itu hak masuk di rukun iman yang kelima. Yang mana dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, dia akan ceritalah di belakang sekali hak berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Yang mana yang lebih halusinya, pembicaraan rukun iman yang kelima adalah
dalam kitab Faridatul Faraid. Dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni dia cukup ringkas pembicaraan hak rukun iman yang kelima di muka surat 39 tu. Dibicara berkaitan dengan dibangkitkan hidup kembali, dihisapkan, dimizankan, lalu titiang sirat, kemudian syurga dan neraka. Ringkas saja. Yang mana panjang bicara termasuk bicara bab barzah adalah dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi boleh bicara barzah, itulah pembicaraan hak berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Yang keenamnya percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah, ini oleh Allah Ta'ala. Menentu dengan iradah. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir, satu makna, masdar. Qadar pun masdar, takdir pun masdar. Makna qadar itu takdir Allah. Maksudnya perbuatan atau qadar yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya, dengan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah, qada, dan dengan menjadi ia Allah akan segala perkara itu qadar. Qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.